Kisah daripada karya Mimin Alibaba. Disebut karya, tapi ini berdasarkan kisah benar, ya, yang 100% tulen tanpa diubah suai cerita ni. 100% telus kisah-kisah pengalaman daripada Mimin Alibaba. Kisah kali ini adalah bahagian kedua daripada kisah yang Margarita dan Florence. Jom kita layan kisah ni. Kisah ni bermula dengan satu dialog, ya. Di sini dikatakan Margarita adalah seorang pesakit warga emas yang bukan daripada orang Malaysia, daripada orang luar negara, dan telah masuk ke dalam ward di mana tempat Mimin Alibaba ni bertugas. Okay. Dialognya berbunyi begini. Yes, I want to make a complaint. Maksudnya, misi saya nak buat aduan, kata Margarita pada satu hari tu. Ketika tu aku ni Mimin Alibaba lah, sedang mengemas katil pesakit di sebelahnya. Lalu aku pun pergi ke arah beliau dan duduk di hujung katil. Kata Mimin, Sure can. And how can I help you? Mimin kata, ya boleh. Apa yang saya boleh bantu? Soal Mimin dengan cara lembut. Jadi kata si Margarita, Every night I saw two little girl and one boy playing around. They no home to stay. setiap malam saya nampak dua orang budak perempuan dan seorang budak lelaki bermain di sini. Mereka tak ada tempat tinggal ke? Jadi si Mimin dengar ni, katanya aku terdiam. Isu ni mulai terjadi semakin rancak semenjak bilik-bilik ni siap diubah suai. Bukan seorang pesakit, malah ramai lagi pernah mengadu didatangi kelibat 3 kanak-kanak tersebut. Jadi aku bangun dan keluar dari bilik tersebut, meninggalkan Margarita tanpa jawapan. Sebenarnya kepala aku ni ligat berfikir tentang misteri kehadiran kelibat 3 kanak-kanak seperti yang didakwa oleh pesakit aku ni dan staf yang lain. Terima kasih Mas Tura. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, perfasaanmu lagi. Sehingga kini aku masih tidak mendapat jawapan yang tepat, melainkan cuma beranggapan mungkin sejarah bangunan ni dulu merupakan bekas hospital bersalin pada tahun 1970-an dulu. Jadi tak mustahil pesakit dari staf diganggu kelibat kanak-kanak tersebut. Satu malam ketika sedang leka mengemas troli dressing, kawan si Mimin ni, kawan setugas dia lah, Sheila, dikejutkan dengan bunyi ketukan pintu. Kuat kedengaran dari arah lorong hadapan. Jadi Sheila pun panggil Juliana untuk menemaninya untuk memeriksa siapa yang datang mengetuk pintu tu. Kenapa tak tekan loceng pintu? Jadi Juliana ni mengomel lah kan, tekanlah loceng kan. Ketika membuka pintu utama, tak ada sesiapa pun di luar ketika tu. Sheila menjenguk sehingga ke hadapan lift. Tak ada sesiapa pun. Akan tetapi nombor tingkat terakhir yang tertera di lift adalah tingkat 2. Wad kami. Yang tertera di lift tu tingkat 2. Okey, dekat CCTV tadi nampak siapa je? Tanya Juliana. Entah, aku tak jenguk pun. Terus ajak kau ke depan ni, ujar Sheila. Cepat-cepatlah Sheila. Cepat. Kau ni pun lain kali tengoklah dulu, gesa Juliana. Ketika jam menunjukkan pukul 2.30 pagi,
Sekali lagi mereka terdengar pintu utama wad diketuk berulang kali. Sheila dan Juliana rasa hairanlah. Kenapa tak bunyikan saja loceng pintu? Jadi mereka bergegas melihat ke arah CCTV. Apa yang dia nampak? Apa yang dia nampak? Dia nampak 3 orang kanak-kanak sedang berdiri di hadapan pintu utama wad. Salah seorang mencuba mencapai butang loceng, tapi malangnya tangannya tak sampai kerana punat loceng agak tinggi. Mereka dilihat mengetuk pintu berulang kali. Hei, cucu siapa pula ni? Tanya Sheila. Terima kasih, Brother Wan Talk Show. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Okey, Bro Faiz sambung lagi. Dia kata tadi, cucu siapa pula ni? Tanya Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik, bro. Katanya, Sheila, sekarang di pukul 2:30 pagi tahu tak? Siapa nak datang melawat masa macam ni? Ujar Juliana memandang pelik wajah Sheila. Sedang mereka berdua berkira-kira untuk pergi melihat, tiba-tiba ketiga-tiga kanak-kanak tu dilihat menembusi pintu utama wad. Berderau darah mereka. Itu bukan manusia. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Soal Juliana lalu memegang tangan Sheila. Sheila cuma mampu mengangguk dan terdiam. Mereka terkejut dan cuma duduk kaku di kaunter jururawat. Tiba-tiba call bell berbunyi. Tertera nombor katil Margarita. Jadi mereka berdua bergegas menghala ke bilik 1. Yes, Margarita, how can I help you? Katanya, ya Margarita, ada apa boleh saya bantu? Tanya Juliana. Okay. Nurse, can you please take this 3 kids out from this room? I want to sleep, but they keep playing around and took my belongings. Katanya, Missy, boleh tak bawa ketiga-tiga kanak-kanak ni keluar dari sini? Saya nak tidur, tapi mereka bermain dan ambil barang-barang saya. Juliana memandang ke arah Sheila. Mereka memandang ke sekeliling wad. Wad jadi sunyi sepi. Ya Allah. Look, that boy took my shoes. Tengok, budak lelaki tu ambil kasut saya. Margarita menunjuk ke arah pintu tandas. Ya, ada kasut di hadapan pintu tandas. Jadi Sheila segera mengambil kasut tersebut, kasut Margarita ni, dan meletakkannya di bawah katil semula. Okay, I put back your shoes under your bed and please continue your sleep, okay? I'll tell them not to disturb you again and ask them to go back to their place. Saya letak semula slipper awak di bawah katil dan tolong tidur semula ya. Saya akan beritahu pada mereka untuk tidak ganggu awak lagi dan suruh mereka balik ke tempat mereka. Ujuk Sheila lembut pada Margarita. Dalam keadaan ketakutan, Sheila melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai azan, Sheila minta ketiga-tiga kanak-kanak tu balik semula ke tempat mereka dan jangan ganggu pesakit lagi. Kata Sheila macam inilah. Adik, baliklah ke tempat kamu ya. Jangan ganggu kami dekat sini, ujar Sheila. Tiba-tiba pintu tandas terbuka dan tertutup semula dengan sendiri. Ya Allah,
Seram, babe. Seminggu selepas tu, aku dan Juliana pula bertugas shift malam. Ini ceritanya. Di awal waktu tak ada apa-apa kejadian yang pelik berlaku. Sehinggalah pada pukul 2 pagi, tiba-tiba bekalan elektrik tiba-tiba terputus. Alamak, terputus pula. Blackout lah pula kan. Pada waktu tu, aku ni berada di bilik 4. Mimin katalah dia berada di bilik 4 sedang membasuh susu untuk pesakit. Juliana pula berada di kaunter jururawat. Jadi kata si Mimin, Ju, kau okey tak? Jerit aku dari dalam bilik. Namun tak ada jawapan. Aku tinggalkan susu pesakit di atas meja dan bergegas keluar dari bilik. Berpandukan cahaya dari lampu kecemasan yang agak malap, aku melilau jugalah di sekeliling lorong dan mempercepatkan langkah aku. Ju, kau kat mana? Keadaan masih sunyi sepi. Aku ni agak cemas bila Juliana tak ada di kaunter jururawat. Allahu Akbar. Aku menarik nafas sedalam-dalamnya dan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, mana pula si Ju ni? Jadi aku ambil keputusan untuk pergi dari bilik ke bilik untuk cari Juliana. Setibanya di bilik 1, aku lihat Juliana berdiri menghadap keluar tingkap. Ju! Aku panggil Ju. Namun Juliana tetap tidak menyahut. Dia cuma berdiri tegak membelakangiku. Aku menghampiri Juliana perlahan. Ju, kau okey tak? Ketika aku baru nak menyentuh bahunya, tiba-tiba, Nurse, I want some water. Missy, saya nak air. Aku terkejut dan menoleh ke arah suara tu. Rupa-rupanya Margarita bangun lalu duduk di tepi katil. Okay Margarita, I'll take water for you. Okey, baik Margarita, saya akan ambil air untuk awak, kata Mimin. Aku melihat semula ke arah tingkap. Juliana dah tak ada. Aku garuk kepala yang tak katal. Aku pasti aku melihat Juliana tadi berdiri menghadap ke luar tingkap. Sambil menuang air ke dalam cawan di tepi katil Margarita, kepala aku ni ligat berfikir siapa yang aku lihat sebentar tadi. Nurse, I saw someone at the window just now, but suddenly she jumped out. Kata Margarita, Missy, saya nampak seseorang di tingkap, tapi tiba-tiba dia terjun keluar. Bukan Margarita yang ini. Tiba-tiba Florence bersuara. Bukan Margarita. Florence dengan Margarita ni adik-beradik, ya? Untuk pengetahuan anda semua. Ni Florence yang cakap lah. Jadi aku diamkan dirilah. Mustahil seseorang boleh terjun keluar memandang tingkap. Di wad kami menggunakan rantai dan daun tingkap cuma boleh diselak anggaran 10 inci saja bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi aku beranggapan bahawa itu cuma halusinasi pesakit, memandangkan pesakit aku terdiri dari warga emas yang dah nyanyuk. Tiba-tiba telefon bimbit aku berbunyi. Tertera nama Juliana di skrin telefonku. Halo, Ju, kau kat mana? Aku kat kaunter ni. Kau kat mana? Aku kat bilik 1 ni. Jadi si Juliana pun meletakkan panggilan. Aku terdengar bunyi tapak kasut menghala ke arah bilik 1. Aku tunggu kau kat kaunter. Aku pelik lah kenapa lama sangat kau feeding kat bilik 4. Blackout kot. Membebel lah si Juliana ni. Jadi Florence ni berkata lagi,
I saw this girl jump out from the window. Kata Florence, saya nampak budak perempuan ni yang terjun dari tingkap. Florence masa tu mencelah dan menghalakan jari telunjuk ke arah Juliana. Jadi si Juliana ni terpinga-pinga lah. Jadi aku segera mengalihkan perhatian mereka dan menarik tangan Juliana untuk segera keluar dari bilik satu tu. Dan pada hari tu bekalan elektrik pulih sekitar jam 3:30 pagi. Baik. Pada malam yang berikutnya lagi, aku bertugas seperti biasa. Sekitar jam 3 pagi, aku membuat rondaan di sekitar wad termasuk kubikel dan bilik. Jadi, aku mendapati Florence masih tak tidur dan segera pergi ke katil beliau. Matanya memandang ke arah siling tanpa berkelip. Jadi, aku pun menegur dan memanggil nama beliau, tapi tak ada respon. Florence, are you okay? Florence, awak okay ke? Kataku sambil menepuk lembut bahunya. Florence, are you okay? Tapi tak ada tindak balas. Jadi, aku mengambil keputusan untuk memeriksa keadaan Florence dan mengambil mesin tekanan darah di kaunter jururawat. Ketika aku nak pusingkan badan, tiba-tiba Florence terus pegang tangan aku. Aku terkejut lah dan hampir menjerit. Maunya tidak, kan? Jadi Florence kata, Nurse, there is someone behind you. Please don't turning back. Just wait for a while beside me until she's go. Kata Florence macam ni, Missy, ada seseorang perempuan di belakang awak. Jangan pusing ke belakang. Tunggu sebentar di sini. Di sisi saya sehingga dia pergi, katanya. Aku pada waktu tu terpaku. Aku dapat rasakan seperti seluruh badan aku ni lemah longlai. Ya Allah. Tak semena-mena badan aku sejuk dan kepala aku terasa kembang masa tu. Aku dapat rasakan hembusan angin menerpa lembut ke wajahku ketika tu. Manakala tangan Florence yang sejuk tu masih menggenggam tanganku dengan kuat. Aku tak ada pilihan kecuali gagahkan diri untuk menekan call bell di tepi katil Florence untuk memanggil Sheila dan Aisyah di kaunter jururawat. Please go now. Don't disturb the nurse on duty. Kata Florence, tolong pergi sekarang. Jangan mengganggu jururawat yang sedang bertugas. Mungkin merujuk ke arah perempuan dekat belakang aku tu lah, kata Mimin. Jadi Sheila dan Aisyah pada waktu tu menjumpai aku terduduk di lantai di tepi katil Florence dalam keadaan ketakutan. Manakala Florence cuba memandang ke arahku tanpa berkelip. Masalah. Keesokan harinya aku demam panas dan tidak hadir bertugas selama 4 hari. Sekian. Terima kasih.